mereka pun ucap apa? Bila masuk je, wa qalu alhamdulillah. Ini dia. 2-3 ayat tuan-tuan. 2-3 ayat bila orang berbunyi syurga atau ahli syurga masuk je, first saja mereka ucap alhamdulillah. Itu syukur betul lah. Bayangkan kita lah dapat jejak kaki ke syurga pun, first kali kita ucap alhamdulillah. Itu je. Yang ini alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Dalam ayat yang lain, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah tunjukkan kami, beri kami hidayah sampai kami sampai ke syurga. Wa ma kunna lahu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tak akan dapat hidayah kalau Allah tidak beri hidayah kepada kami. Dan ada lagi satu alhamdulillah. Itu pun saya lupa. Nadi banyak lupa lah. 2 je dapat ingat. Satu pun ada alhamdulillah juga. Ada alhamdulillah. Ala kulli hal, bila masuk je semua ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menepati janjinya. Apa Allah janji kepada mereka? Itu kalau mereka beramal soleh, buat apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang, Allah janji apa? Syurga. Kita datang ni kerana apa? Janji Allah. Kita duduk malam ni kerana apa? Janji Allah. Kalau Allah tak janji, kita nak duduk buat apa? Tak ada apa-apa. Baik duduk dengan isteri, baik duduk di rumah. Kita sanggup tinggalkan jadi orang apa ni, yang sedikit, golongan yang sedikit. Siapa golongan yang sedikit? Orang di surau golongan sedikit. Ini banyak ke sedikit ni? Nak compare dengan di rumah. Di rumah ke di surau yang banyak ni? Golongan sedikit tak apalah, sedikit-sedikit lah. Tuan-tuan, pahala dia lebih besar. Pahala yang sedikit ni, bila tak ada orang ni, itu pahala besar. Saya di Universiti Madinah, saya tengok mengajar, syekh ni mengajar, lagi kursi dia besar ni, macam Masjid Arab semua, syekh ni mengajar, duduk mengajar. Berapa orang dapat dia? 2 orang aja. Selama je syekh ni ajar, budak semua pergi ke mana, ke pasar. 2 orang aja. Saya tengok, yang heran syekh tu boleh ajar tu. Saya ingat ini satu hari, tiap-tiap minggu kalau hari berapa tu, syekh tu akan ajar 2 orang je. Dia datang 2 orang. Saya teringat saya di UKM. Saya di UKM belajar dengan Profesor Dr. Abdul Wahab Saleh tu. 2 orang aja. Saya dengan kawan saya sebelah. Kawan saya 2 orang. Ada satu hari tu saya tak datang, tanya dengan Ustaz, malam tadi ada kelas. Saya duduk tepi je, tapi tak ada orang pun. Kalau kita kadang kalau saya tak datang, saya seorang je duduk baca Iqna. Allah Akbar. Padahal orang di universiti ramai. Yang datang masjid UKM tu punya besar, masjid UKM. Masjid punya UKM 2 orang aja. Saya dengan kau teringat di Madinah pun 2 orang aja. Jadi biar tak apalah, sikit-sikit lah. kita apa ni? Yang penting kita bila sikit ni yang berat kita tak datang. Kalau ramai, ramai semangat datang. Ramai datang kan. Terus semangat habis sikit ni, tengok muka dia je. Tak ada muka orang lain. Itu. Tapi pahala dia lebih besar. Sedikit ni lebih besar. Jadi Allah janji, kamu duduk di antara maghrib dengan isyak, diberi pengampunan, malaikat akan berselawat ke atas kamu. Macam-macam janji Allah maghrib dengan isyak. Sebab itu dia premium time. Kalau nak jaga premiumnya time dalam beribadat adalah maghrib dengan isyak. Pasal lagi kata Nabi, kita tunggu solat macam kita solat. Sekarang ni macam diberi pahala solat aja sampai isyak. Dan sampai isyak. Sebab itu jangan kelar kabut nak solat isyak. Kalau boleh lama lagi, tak apa, pukul 9 nanti kita solat. Dia dapat pahala dia. Sebab macam-macam solat, macam sedang solat, pasal menunggu solat. Dan isyak dia, sunat dia adalah dilewatkan. Kalau bagus pukul 12. Betul kan? Bukan? Betul tengok. Semua solat dicepatkan kecuali isyak. Isyak, kalau kita terlepas jemaah je, jangan solat dulu. Kalau kita dah terlepas jemaah pukul 9 lebih, jangan solat dah, tunggu tengah malam.
Tunggu malam baru kita solat. Itu sunnah dia. Sunnah dia. Kalau tidak memberatkan umat aku, kata Nabi, kalau tidak memberatkan umat aku, tentu aku akan perintah mereka supaya takhirkan solat Isya. Sebab itu. Jadi mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Allah tepati janji. Jadi Allah adakan syurga, neraka, adakan akhirat ini untuk apa ni? Untuk tepati janji dia. Wa awrathanal arda, dan menjadikan kami mewarisi arda. Arda ni bumi apa? Bumi syurga. Ada juga cakap bumi dunia. Ada, tapi yang mendapat yang saya lihat adalah bumi syurga. Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan kepada mereka. Betul, setiap kali satu orang masuk syurga, dia akan ambil, dia akan replace apa yang ditinggalkan oleh orang kafir. Orang kafir pula ditinggalkan syurga itu untuk orang yang beriman. Dia tempat orang kafir, tapi dia tinggalkan. Itu yang dia, siapa yang waris tempat dia? Orang beriman. Kita pula yang tak masuk neraka pula, kalau yang tak masuk neraka, dia wariskan neraka itu kepada orang kafir. Orang kafir akan mewarisi tempat itu. Jadi dia akan waris. Kita mewarisi syurga itu. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', dan kita boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana kami sukai. Itu natabawwa, kata ulama itu kita tinggal di dalam syurga ini. Ada rumah di dalam syurga di mana yang kita suka, dan mereka tak akan tukar, tuan. Nak cakap nikmat syurga ni betulnya nikmat, disuruh pindah pun tak nak pindah. Syekh, jangan pindah sini, ada tempat lagi baik lagi. Tak nak, dah cukup. Macam orang yang kita dah beri makan, ada menu yang ni, tak, aku nak ni juga. Berarti puasa dia dengan itu, dan itu kesempurnaan. Orang tak nak berpindah. Kita kalau diberi peluang untuk pindah, Horizon Hills ke apa, nak pindah kita nak pindah lah. Sini kan tempat-tempat rumah banglo ke, atau CBD ditawarkan dengan rumah kita ni. Nak pindah tak? Tak, aku suka. Wah, itu sempurna betul rumah tu. Tengok kita akan berpindah. Tapi dalam syurga orang tak akan berpindah. Fa ni'mal ajrul amilin. Ayat ni, maka itulah sebaik-baik. Allah guna ajrul. Ingat kata ni ajar. Ajar tu apa maksudnya? Upah. Sebaik-baik upah bagi amilin, bagi orang yang bekerja. Sebaik-baik upah bagi orang yang bekerja. Allah guna bahasa yang orang faham. Kita kena cakap pahala, orang tak faham. Upah. Nak dapat upah, kena bekerja. Apa kerja dia? Bukan kerja apa pun, duduk aja. Kalau kita cakap sekarang ni, kerja apa kita buat? Duduk aja, duduk dengar aja. Itu dah kerja lah. Inilah upah dia besar ni. Nampak macam gini, upah dia besar. Macam solat qabliyah subuh kan. Sebelum subuh, upah dia apa? Dunia dengan sisi dia, upah dia besar tu. Bukan pahala lah, upah lah. Kalau cakap pahala nanti kita tak nampak. Upah yang Allah beri ni, amalan dia, amalan kecil aja, upah dia besar. Upah dia besar. Dia cakap doa masuk pasar, upah dia 1 juta daripada doa. Tuan-tuan zikir masuk pasar. Tuan-tuan saya nak tanya, bila kali terakhir tuan-tuan baca zikir yang dapat 1 juta pahala, 1 juta upah masuk pasar? Bila kali terakhir? Ingat wajib. Ada tak baca? Takkan tak ada pergi pasar ni, takkan tak pergi shopping center, tak ada begitu. Bila kita baca? Tempat Masjidil Haram kalau kita keluar, dia tulis tempat hotel luar tu nak masuk shopping center tu, shopping center Hilton ke apa, dia tulis dia punya doa tu. Dia ingatkan kita lagi. Kita pun kita lupa. Masuk.
Bila kali terakhir dia? Allah. Padahal lama tak pergi shopping center. Shopping center pergi hari-hari selalu baca. Sama lagi dia punya doa je, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu riwayat. Itu sama lagi macam kita baca. Itu dapat sejuta tau. Kalau tuan-tuan baca selepas solat, tak ada pahala sejuta. Kenapa? Yang solat selepas solat confirm tak miss punya. Tapi yang miss tempat sana tu. Bila dah depan Aidin je semua la ilaha illallah semua lupa kan. Nak beli apa kan? Nak beli ini kan? Masuk shopping center je semua lupa. Padahal itu yang besar pahala. Kita kat upah ni besar. Jadi sikit aja buat apa ni amal, upah dia besar. Jadi kalau orang yang tak beramal, dia ada dekat lil amilin, amil orang yang beramal. Orang yang tak beramal nak upah apa? Dia tak tahu malu ke muka. Jadi kita tak kerja, tak apa, gini duduk rumah, datang macam saya, tak apa, pergi UTM. Pergi UTM, bagi berdari, saya nak gaji saja lah bulan ni. Ustaz masih kerja lagi saya dah rumah aja. Tapi nak gaji aja, nak gaji aja, saya tak nak apa-apa, nak gaji aja. Kalau mak dah biol ke ustaz ni kan. Telefon ini, counselling kan. Ustaz ni tak tahu lah kenapa dia datang sini, dia nak gaji bulan kan. Orang, saya nak gaji dia. Saya dah berhenti kerja. Bersara tu kan. Bukan bersara, dah berhenti kerja. Saya berhenti kerja. Ya kan, apa punya upah nak kan. Orang cakap kan, apa punya upah nak. Begitulah. Macam tak tahu malu lah. Itu orang yang tak solat, tak beramal. Bila dia nak upah apa? Bila dia di akhirat nak upah apa? Itulah. Tak ada upah punya. Yang pergi masuk neraka dulu. Habis dalam neraka, upah dia kerana iman. Iman tu ada upah. Apa upah iman tu? Dia tak kekal dalam neraka. Ni kau kena keluar. Pasal apa? Ada iman. Itu upah. Amal tak ada. Tak boleh masuk syurga. Masuk nak dapat upah apa? Allahu Akbar. Kemudian wataral malaikata hafina min haulil arsh. Dah selesai. Yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli syurga masuk syurga. Dan kamu akan melihat, kamu di sini ada yang tafsirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun siapa yang tafsir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan melihat malaikat hafina. Hafin meliputi atau beredar di haulal arsh, di sekitar arsh. Malaikat yang dekat dengan arsh ni, yang memikul arsh 8 malaikat. 8 malaikat pada hari akhirat. Kalau sekarang ni 4 malaikat. Dan besar arsh ni tak tahu lah berapa besar. Jadi malaikat, ada malaikat di sekitar arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Itu mereka mensucikan Allah SWT, bertasbih kepada Tuhan mereka, bertasbih dengan memuji. Jadi tasbih malaikat ni dia buat dua-dua, tuan-tuan. Tasbih dan puji. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah tasbih, wa bihamdi puji. Itu dia. Kena dua-dua sekali, puji, kena mensucikan dan memuji. Kenapa malaikat cakap kenapa malaikat bertasbih? Malaikat menafikan yang keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, pengadilan itu berat sebelah ke, tak adil ke apa. Malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada berlaku tidak adil. Wa qudiya bainahum bil haqq. Mereka, siapa ni mereka? Makhluk ataupun manusia dan jin. Manusia dan jin dihukum, dihakimi bil haq, dengan kebenaran. Jadi dapat keputusan lah. Pada hari itu manusia akan mendapat keputusan. Bila dapat keputusan, dia bersalah. Sekarang ni ada keputusan tak? Tak ada. Kita jangan buat keputusan dulu. Seseorang tu kita dapat, sehingga dia dah mati baru kita buat keputusan. Ya, orang syahid dan syuhada, kita buat keputusan orang ni syahid. Belum mati jangan bagi syahid dulu kan. Jangan bagi syahid, ada bawah ni, iaitu dia syahid. Jadi biasanya kalau kita nak puji, nak itu, tunggu dia mati. Tunggu dia mati baru tahu.
dia punya perakhiran macam mana. Jadi ulama-ulama yang hidup, mereka kadang tak terima pujian. Nak puji, nak ini, mereka ni bagus, masih hidup. Kita tak tahu dia punya perakhiran macam mana. Tunggulah bila dia mati. Bila dah mati, barulah kita tahu macam mana dia mati dia. Jadi dia akan dihukum berdasarkan kepada dia punya cara dia matilah. Pengakhiran seorang itu. Pengakhiran seorang itu menunjukkan nanti di akhirat itu tengok macam mana dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia akan dihukum dengan kekafiran. Kalau dia mati Islam dalam keadaan iman, dia masuk dalam golongan yang beriman dan diputuskan. Semua perkara akan diputuskan di akhirat. Dia jangan bergaduh-gaduh sangat tentang orang ni baik, orang ni tak baik, orang ni sudahlah. Nanti Allah akan putus. Tak perlu nak awak nak bagi keputusan. Tak ada, aku nak cakap juga gini. Bagi Allah bagi keputusan. Itu mahkamah putus pun belum settle lagi, tuan-tuan. Mahkamah putuskan. Ingat dah settle ke? Settle lah. Dah cakap mahkamah putuskan. Orang ni tidak bersalah. Settle tak? Tak. Second round nanti di akhirat. Tengok betul ke dia salah ke tak bersalah. Macam Rasulullah cakap, kamu datang kepada aku konflik kan, dan aku beri keputusan. Tapi kalau kamu memang bersalah, hak cakap barang tu bukan hak dia, dia menang kes dia dapat benda tu, maka kamu telah mengambil barang daripada neraka. Kalau walaupun betul, siapa yang putuskan tu? Bukan hakim mana-mana. Rasulullah SAW sendiri putuskan. Dan aku putuskan berdasarkan zahir dah. Rasulullah, dan dia dengar kes ni, Rasulullah putuskan. Jadi kalau kamu bersalah, dia putuskan benar, maka dia telah mengambil daripada bahagian daripada neraka. Jadi apa saja di akhirat nanti, di situlah akan diputuskan. Bila dah habis keputusan aja, apa kita ucap? Waqila, dan dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan mencipta, memelihara, mentadbir sekian makhluk dia. Sekian makhluk. Itu dia. Kalau kita tengok di akhirat, akhirat tidak alamin, alam apa? Alam apa tu? Kalau kita kata seluruh alam. Jadi alam, makna alam ni adalah makhluk. Bagi Tuhan yang mencipta, pemelihara dan mentadbir seluruh makhluk. Alam bermakna masya Allah. Apa yang selain daripada Allah adalah alam. Jadi alamin adalah makhluk-makhluk. Jadi Allah yang mencipta mereka, memiliki mereka, yang menguruskan mereka. Dan kita ucap Alhamdulillah. Bermula dengan Alhamdulillah, berakhir dengan Alhamdulillah. Memang tak boleh sampaikan dari sikit lah. Dan Allah SWT mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.